Hai, Assalamualaikum. Nama saya Irfan bin Abdul Muttalib dan nombor matrik saya adalah DF200066. Kami daripada kumpulan 2 bagi kelas Fluid Mechanics Section 2 dan saya akan menerangkan group structure bagi kumpulan kami. Kumpulan kami mempunyai 5 orang ahli yang diketuai oleh Muhammad Amirul Falah dan tugasnya adalah untuk membuat conclusion. Dan bagi Nurul Heryani Arfida adalah membuat introduction dan dia sebagai intern student bagi kumpulan ini ya. Dan bagi calculation, Akil bin Makdim akan membuat calculation dan dibantu oleh saya. Dan akhir sekali Nur Ashikin yang akan membuat discussion tentang calculation kami. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan memberi laluan kepada budak intern untuk menandakan introduction. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Heryani Arfida akan membentangkan dalam bahagian pengenalan. Untuk projek ini, ia mencadangkan untuk menggunakan kaedah Hardy-Cross dengan memilih persamaan rasi Westphal. Tahun 1936, Hardy-Cross ni dia mencadangkan kaedah untuk menganalisis aliran dalam rangkaian saluran atau konduktor. So, kaedahnya adalah kaedah kejuruteraan pertama yang benar-benar berguna untuk mengira rangkaian pipe. Okey, banyak sebenarnya model baru yang telah dikembangkan sejak zaman Hardy-Cross, tapi tujuan utama Hardy-Cross ni adalah ia untuk menggambarkan permulaan pemodelan rangkaian pipe gas dan air dan penggunaan. Itulah hubungan persamaan empirik dalam mekanik bendala yang dinamakan Henry Darcy dan Julius Westphal. Okey, persamaan Darcy-Westphal ni dia mengaitkan kehilangan tekanan atau head loss kerana berlakunya geseran sepanjang pipe yang diberikan kepada kelajuan purata aliran bendala yang tidak dapat dimanfaatkan. Untuk persamaan Hazen-Williams pula adalah hubungan empirikal yang mengaitkan aliran air dalam pipe dengan sifat fizikal pipe dan penurunan tekanan geseran. Okey, Hazen-Williams ni ia digunakan untuk merancang sistem pipe seperti sistem penyirang api, jaringan bekalan air dan sistem pengairan. Allen Hazen dan Gardner Stewart Williams adalah nama yang tepat. Dan persamaan Hazen-Williams ni mempunyai kelebihan kerana tidak menjadi fungsi untuk nombor Reynolds, tetapi ia mempunyai kekurangan yang hanya berlaku untuk air. Itu juga tidak menghitungkan suhu atau kelikatan air, dan Hazen-Williams ini jadi hanya berlaku pada suhu bilik dan kecepatan konvensional. Dan akhirnya kita telah tahu apa konsep Hardy-Cross tu dan kita menggunakan persamaan Darcy dan Hazen-Williams. So, untuk bahagian discussion akan menerangkan tentang analisis pembuangan dan kita akan tahu Q tu yang diperlukan untuk setiap pipe dalam sistem bendala dalam bandar A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil bin Makdim dan saya akan terangkan bahagian pengiraan untuk Hardy-Cross method dan saya gunakan words untuk lebih memudahkan. Step yang pertama untuk Hardy-Cross method ni, bila kita dah dapat nilai inlet dan juga outlet yang diberikan, kita kena lukis mula sistem pipe ni dan juga kita kena buat satu assumption terhadap nilai flow dan juga direction untuk setiap pipe. Selepas kita dah buat assumption ni, kita kena buat satu table untuk pengiraan K saja, iaitu loss coefficient. Dan untuk soalan ni saya gunakan Darcy-Weisbach equation disebabkan soalan hanya berikan nilai friction factor, panjang dan juga diameter setiap pipe. Dan untuk positif dan negatif K ni, kita boleh tentukan daripada arah flow tersebut. Sebagai contoh, kalau flow tersebut bergerak melawan arah jam, dia adalah negatif, dan kalau flow tersebut mengikut arah jam, dia adalah positif. Kita kena tengok di setiap loop. Selepas kita dah kira nilai K, kita kena buat satu table besar untuk kira nilai minor loss dan juga absolute 2KQ. Untuk kita tentukan correction value iaitu DQ bersamaan dengan negatif total minor loss bahagi dengan total absolute 2KQ. Untuk Q adjustment, kita kena dapatkan correction value dahulu. Dan untuk Q adjustment ni ada 4 jenis formula mengikut kepada jenis pipe itu, sama ada dia adalah bersambung antara dua loop ataupun dia hanya berada di satu loop saja, dan juga nilai K nya adalah positif ataupun negatif. Jadi sebagai contoh di trial satu saya, untuk Q assumption saya akan letakkan semua positif sebabkan saya dah gantikan negatif tu kepada K. Dan selepas kita dah kira total semua untuk dapatkan correction value, kita akan dapatkan Q adjustment. Dan sebagai contoh pipe 3 di loop 1. Pipe 3 ni adalah pipe yang connected antara dua loop, iaitu loop 1 dan loop 2, dan nilai K nya pula adalah negatif di loop 1. Jadi untuk kira Q adjustment dia, kita akan tolakkan Q assumption dengan nilai correction value di loop sendiri, loop 1, dan tambahkan dengan nilai correction di loop 2, iaitu loop yang bersambung dengannya, disebabkan K di loop 1, pipe 3 loop 1 ni adalah negatif. Jadi manakala untuk pipe 3, walaupun pipe yang sama,
tetapi nilai K-nya berbeza. Nilai K-nya adalah positif di loop 2. Jadi untuk kira Q adjustment dia, kita akan tambahkan Q assumption dengan Q loopnya sendiri dan tolakkan dengan nilai correction di loop yang lagi satu. Manakala untuk pipe yang hanya berada di satu loop saja, untuk nilai K yang positif, kita akan tambahkan nilai Q assumption dengan nilai correction loopnya sendiri untuk dapatkan Q adjustment. Manakala untuk pipe yang berada di satu loop saja dan nilai K-nya adalah negatif, kita kena tolakkan Q assumption dengan nilai correction value loopnya sendiri untuk dapatkan Q adjustment. Jadi kita akan repeat trial ni sampai dapatkan nilai correction value 0.000 at least untuk dua loop. Jadi dekat trial yang keempat saya dah dapat nilai correction value 0.000. Tetapi saya nak check semula bahawa Q adjustment ni adalah lebih bagus ataupun tidak. Jadi saya buat lagi satu table hanya untuk check semula. Dan hasil correction value adalah lebih rendah daripada trial yang keempat. Maksudnya nilai ni nak comparekan dengan trial keempat, nilai ni lebih tepat. Jadi saya akan gunakan Q5 ni untuk lukis semula sistem pipe. Dan ini adalah lukisan yang terakhir untuk sistem pipe kami. Dan untuk disebabkan di first trial kita dah buat semua Q assumption tu positif, untuk dapatkan direction yang betul untuk jawapan akhir ni, kita kena kalikan Q5 ni dengan nilai K, dengan positif dan negatif K. Tetapi kita tidak perlu kalikan dengan nilai K itu sendiri. Kita hanya perlu kalikan dengan sign dia sahaja. Contohnya 0.023 kalikan dengan negatif K, iaitu negatif 1 kita assume. Jadi dia adalah counterclockwise di loop 1. Itulah cara untuk tentukan direction. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. So hi, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Azhari dan saya akan menerangkan bahagian result and discussion untuk kumpulan kami. Ini adalah data untuk percubaan kali kelima kumpulan kami. So kami ada 4 loop terdiri daripada 1, 3, 2 dan 5, 10 junction dan 14 jenis pipe. Okay, so di mana kita diberi nilai friction factor dan juga length. Okay, so daripada nilai ini kita boleh assume nilai Q dan kita boleh kira nilai-nilai yang lain seperti nilai D, K, M, 2KQ dan hasilnya kita akan dapat nilai DQ. Nilai DQ ini sangat penting untuk kita bezakan supaya kita akan dapat nilai yang terdekat dengan 0.000XX. Okay, so daripada nilai DQ ni kita akan dapat nilai Q adjust. Okay, so untuk trial yang kelima ni kita dapat dua nilai loop yang paling dekat dengan 0.000 something. Okay, so nilai untuk table kelima ini adalah untuk kami buat result daripada apa yang kami dapat. So kami diberi nilai inlet pada E iaitu 0.1 dan juga nilai outlet pada A 0.03, K 0.02, G 0.02 dan juga L 0.03. So maklumat ini kita gunakan untuk menganggarkan flow air pada setiap pipe. Okay, jadi seperti yang kita lihat pada loop 2 iaitu flow untuk P5 adalah 0.052, P3 0.023, P7 0.012 dan juga P6 0.048. Okay, semua flow pipe ini, flow air ini mengikut clockwise. Okay, seterusnya manakala kita lihat untuk flow pipe untuk loop 1 mengikut arah jam juga clockwise, nilai P1 adalah 0.001, P2 adalah 0.029, P3 adalah 0.025, P4 adalah 0.011. Jadi loop 1 dan loop 2 ini berkongsi pipe yang sama menjadikan nilai Q adjust akan turut berubah. Okey, so seterusnya adalah untuk loop 3. Arah flow untuk loop 3 adalah clockwise, di mana flow pipe ini untuk P4 adalah 0.011, P7 0.012, P8 0.010, P9 0.020 dan juga P10 adalah 0.040. Okay, so loop ini berkongsi flow pipe P7 dengan loop 2, flow pipe P4 dengan loop 1 dan juga flow pipe P9 dengan loop 4. Okay, so akhir sekali adalah loop 4 di mana flow pipe untuk P14 adalah 0.010, P9 0.020, P15 0.010 dan juga P16 adalah 0.020. Okay, so daripada gambar rajah ini kita dapat lihat hasil untuk nilai outlet yang terakhir adalah 0.03 meter cube per second. So jadi betul lah anggaran yang kita buat ini.
Nama saya Muhammad Amir Falah bin Ahmad Kamil dan saya akan mengulas mengenai kesimpulan projek kami. Sebagai kesimpulan, kita perlu menganalisis discharge Q di setiap paip untuk sistem bekalan air di bandar A. Seterusnya, dalam menentukan semua aliran paip pada loop 1, 2, 3 dan 5 untuk kumpulan kami, kita perlu mengira nilai pembetulan iaitu mencapai nilai 0.00 SS. Kemudian, kita perlu membuat assumption discharge QA dan arahnya di setiap paip gelung. Pada setiap sambungan, jumlah aliran masuk harus sama dengan aliran yang keluar dan kita perlu assume aliran mengikut arah jam positif dan aliran lawan jam menjadi negatif. Faktor geseran, diameter dan kami menggunakan formula Darcy-Weisbach untuk mencari loss coefficient K. Selain itu, semasa proses pengiraan, percubaan akan berhenti sehingga nilai pembetulan mencapai 0.00 SS untuk sekurang-kurangnya 2 gelung. Tambahan lagi, dalam percubaan kita perlu mencari jumlah main loss dan 2 KQ untuk mencari nilai pembetulan untuk setiap gelung. Akhir sekali, terdapat 5 percubaan data yang dilakukan untuk mendapatkan flow yang tepat iaitu untuk pembetulan kita mendapat 0.0177 dan nilai yang kita assume untuk Q serta arahnya di setiap paip gelung adalah betul. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.